Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Pak Suara anda semua sihat-sihat ya dan ceria. Baik, dalam kesempatan kali ini Pak Su nak kongsikan satu perbincangan yang berkaitan dengan emosi marah ya, anger ya. Marah ni merupakan satu bentuk emosi dasar ya. Kita ada 6 ataupun kita ada 8 emosi dasar ya, primary emotion, dan marah adalah salah satunya ya. Dan banyak ahli-ahli psikologi mengatakan bahawa emosi marah ni merupakan satu bentuk emosi yang sangat-sangat kuat, a very strong emotion ya, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita daripada kita kecil dulu, baby ya, sampailah kita besar sekarang ya. Boleh katakan kita sentiasa ya menggunakan emosi marah ni mengikut situasi-situasi tertentu ya. Walau macam mana kita cuba teliti dengan lebih mendalam lagi apakah sebenarnya emosi marah ni ya. Baik, kalau kita perhatikan ya, emosi marah ni ya, pertama ialah dia merupakan satu emosi dasar macam yang Pak Su katakan tadi, yang sangat-sangat kuat, very very strong emotion ya. Secara fitrahnya semua orang mengalami ya, semua orang melalui ya, semua orang merasai emosi marah ni ya. Kadang-kadang kita marah kecil, kadang-kadang kita marah sederhana, kadang-kadang kita marah besar ya. Jadi dia bertahap-tahap lah ya. Kalau kita nak gunakan skala 0 sampai 10, kadang-kadang kita marah pada skala 2, kadang-kadang skala 5 ya. Kalau hentak-hentak file kita hempas meja kan semua, itu mungkin dah sampai skala 9 atau skala 10 ya. Kalau kita cederakan orang lain pula, jadi dia ada tahap-tahap dia ya. Dan emosi marah ni lah satu keadaan emosi yang berubah dari segi intensiti ya. Daripada keresahan kecil ya, kalau macam Pak Su katakan tadi, kita ada skala 0 sampai 10, kadang-kadang mungkin kita marah sikit-sikit je ya. Jangan buat lagi. Mungkin tu skala 2 je ya. Kepada kemuncak kemarahan 9 ataupun 10 ya. Itu dah tinggi sangatlah tu ya. Dan Dr. Taylor kata kurang daripada 90 saat untuk marah ni meledak ya. Marah ni satu emosi yang kuat ya. Kalau dia tak meledak tu, dia mengambil masa yang sangat singkat. Kadang dia 1-2 saat dia meledak ya. Dia ada trigger, lepas tu tiba-tiba dia meledak ya. Jadi kurang daripada 90 saat ya. Yang ketiga, marah mencetuskan perasaan. Marah ni emosi dasar, primary emotion. Marah boleh mencetuskan secondary emotion ataupun kita panggil perasaan, iaitu misalnya benci ya. Jadi kalau orang tu kata saya bencilah dekat dia tu, maksudnya dia marahlah. Atau dia kata aku dah dendam dah dekat sebulan aku berdendam dengan dia ya. Geram betul. Dia kata geram, itu pasti marah. Geram lah, marah. Aku kecewa betul lah dengan sikap dia ni. Tak patut dia buat macam tu. Aku kecewa tu marah. Sakit hati, aku sakit hati betul lah. Aku cemburu betul lah. Aku betul-betul aku tak puas hati ya. Aku ni dia orang ni tak hormat aku lah. Sebenarnya bila kita cakap macam tu, ini ialah luahan perasaan ya. Luahan perasaan ini ialah secondary emotion macam kita bincang dalam siri lepas kan ya. Dia tercetus daripada emosi dasar marah ya. Kita kena faham tu. Kemudian marah ni berpunca daripada pemikiran dalaman ya. Marah tu boleh ya, kadang-kadang tidak ada yang trigger kita ya, tidak ada faktor luaran yang trigger kita, yang mencetuskan kita. Dia daripada dalam dia ya, kerana kita ada pengalaman lampau ya, yang kita simpan dalam tempat tu, hippocampus dalam sistem limbik kita ya. Jadi dia boleh berpunca daripada dalaman ataupun dia berpunca daripada luaran yang merangsang kita, yang trigger kita. Itu dia punya punca dia ya. Dan ramai orang ya mengekspresikan marah tu dengan cara yang sihat ya. Macam kalau kita marah sikit-sikit tu biasalah ya. Kalau anak kita buat tu kita marah sikit ya. Dia tinggi suara sikit ya. Itu biasalah tu ya. Kita sihatlah, dia tak menjejaskan kita punya kestabilan emosi dan juga minda kita kan. Itu dipanggil kita mengekspresikan marah dengan cara yang sihat. Tetapi apabila kita tidak dapat hilang kawalan ya. Kita hilang kawalan, kita marah secara kronik, ini akan membawa padah. Ya. Marah secara kronik. Tadi Pak Su kata 0 sampai 10 kan. Kalau kita marah sampai level 9, 10 tu dia dah kronik lah. Ya. Itu akan membawa padah. Ya. Okey. Jadi kalau kita lihat ya, cycle of anger ni ya, kitaran marah ya, secara umum ya. Jadi bila ada sesuatu yang stimulate kita, ada sesuatu yang trigger kita, ada sesuatu yang pencetuskan kita, itu dia mesti ada pencetus. Biasanya ada pencetus ya.
Ya, ada pencetus yang menyebabkan kita timbul rasa marah tadi, ya. Ada benda, ya, sama ada daripada seseorang ke, daripada satu peristiwa ke, ya, daripada satu objek ke umpamanya, ya. Misalnya kalau kita memadu kereta, ya, kita ni dah lah nak cepat ni bekerja ke pejabat ni, ya, ataupun nak pergi satu tempat yang kita rasa perlu berada di pukul 8, ya, kita pun dah tiba-tiba ada orang potong kita, ya, ya, secara berbahaya. Itu trigger, itu pencetus. Biasanya ada trigger, kita pun naik marah lah. Kalau kita tak boleh tahan, tak sabar, kita mungkin horn. Kalau kita boleh sabar lagi, kita kata astagfirullah. Mungkin cakap macam tu kan. Ini mesti ada pencetus, selalunya ada pencetus. Kalau di rumah umpamanya ada satu yang tak kena, ya, anak-anak kita buat sesuatu yang tak kena, yang kita tak suka, ya, dia buat itu jadi pencetus, ya. Sebagainya. Yang kedua, bila ada satu pencetus, maka akan ada satu pemikiran yang secara automatik, ya. Pemikiran automatik ni akan kita ada prefrontal cortex ni, bahagian otak rasional kita ni, dia akan bila ada pencetus, katakanlah pencetus kita nampak ataupun kita dengar, ya, so otak kita akan cepat secara automatik dia akan terjemahkan. Kalau katakan tadi ada kereta potong kita, mungkin otak kita akan secara sepintas lalu, ya, secara automatik kata kurang ajar betul brother ni. Ya, ya, teruk betul lah brother ni. Dia akan tercetus itu, ya, secara automatik, ya. Sebab kita dah mentafsirkan peristiwa itu, ya. Itu bergantung pada otak kita lah. Kalau minda rasional kita mentafsirkan secara positif, kita mungkin tak marah lah. Tapi kalau kita tafsirkan dia secara negatif, mungkin akan datang emotional response tadi, ya. Respon emosional, ya. Ya. Jadi kalau kita kata kurang ajar betul brother ni, ya, dia akan datang apa? Marah. Marah kan tercetus, ya. Emosi marah tu akan ada respon emosional. Dekat mana tu? Dekat amigdala, ya, dalam sistem limbik kita. Okay. Kemudian dalam masa yang sama akan berlaku reaksi physiological, ya. Ya. Mungkin kita punya heartbeat, ya, kita punya heartbeat akan jadi laju, nafas kita akan jadi cepat, ya, jantung kita akan mengepam dengan lebih laju, ya. Kita mula rasa tegang, ya. Itu reaksi-reaksi physiological akan berlaku, ya. Dan mungkin kita akan zahirkan dalam bentuk tingkah laku, ya. Macam mana? Contohnya, kita pun tekan on ni. Kurang ajar kau, angkat tangan gitu kan. Itu dah tingkah laku lah tu. Jadi secara umumnya, ya, titaran marah tu berlaku macam tu, ya. Kita ada pencetus, kita ada pemikiran automatik, ya, kita ada respon emosional yang disekalikan dengan reaksi-reaksi fisiologikal, ya, tubuh badan kita, dan juga kita akan zahirkan mungkin dalam bentuk tingkah laku, ya. Sama ada kita menjerit umpamanya, "Oi, dia tak guna betul kau ni." Tak ada hati perut ke? Itu dah dizahirkan dalam bentuk tingkah laku, ya. So dipitaran ni akan sentiasa berlaku dan dia sebenarnya berlaku dalam satu kelipan masa yang sangat singkat, ya. Okey. Jadi saudara dan saudari sekalian, kita faham bahawa marah ni merupakan satu bentuk emosi yang sangat kuat, yang sangat berpengaruh, ya. Dia ada intensiti daripada 0 sampai 10, maksudnya daripada kecil sampai besar. Kita baca apa kata dia, ada marah kecil, ada marah sederhana, ada marah kronik, ya. Dan dia memberi kesan-kesan yang positif dan juga boleh memberi kesan yang negatif dalam kehidupan kita, ya. Dan secara basicnya, secara asasnya dia ada dia punya kitaran tadi, ya. Kita kata ada pencetus dan otak akan tafsirkan apa benda ni, ya. Lepas tu akan timbul respon emosi marah tadi. Kemudian dalam masa yang sama ada reaksi tubuh badan, ya, atau physiological, dan juga kita zahirkan dengan tingkah laku. So kitaran itu akan berlaku, ya. Jadi penting untuk kita memahami kitaran emosi marah ni supaya kita membantu kita dapat mengawal, ya. Dekat bahagian mana kita nak kawal ni? Bahagian pemikiran ke? Pencetus ni kita tak boleh kawal sebab dia akan datang kat kita macam-macam pencetus, ya. Daripada orang lah, daripada situasi, daripada objek lah, daripada peristiwa lah, macam-macam tu datang kat kita, kat rumah ada, kat pejabat ada, kat jalan raya ada. Banyak tempat yang boleh mencetuskan kemarahan. Tapi macam mana kita nak kawal? Kalau kita faham kitaran tadi, nombor 2 ialah pemikiran automatik. Ini kita akan bincang dalam siri-siri akan datang. Macam mana kita nak kawal kemarahan, ya. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.